Rindu. Kerinduan seorang ibu kepada anaknya yang telah meninggal dunia amat memilukan. Tiada ungkapan dapat menggambarkan perasaan kerinduan kepada insan tersayang yang berbeza alamnya dengan kita. Itulah yang dirasai oleh seorang ibu apabila anaknya menjadi mangsa pembunuhan atas sikap gurauan kawan baiknya sendiri. Inilah kisahnya. Pada 28 Ogos 2022, tindakan dua remaja bermain api mengundang padah apabila seorang rakan mereka dikenali Muhammad Dami Mikael Kamsul maut selepas terperangkap di dalam tandas awam di Bandar Puncak Alam Fasa 3. Ketua Daerah Sungai Buloh Superintenden Syafa'atun Abu Bakar berkata, pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian itu jam 2.38 petang. Menurut rakan mangsa iaitu dua remaja lelaki masing-masing berusia 15 dan 16 tahun. Ketika kejadian mereka sedang baring di atas sofa di dalam tandas berkenaan. Kebakaran bermula apabila dua rakan mangsa bermain api di hadapan pintu tandas berkenaan sebelum api menjadi tidak terkawal. Mangsa berusia 16 tahun dikatakan tertidur di atas sofa dalam tandas berkenaan namun sudah terjaga ketika kejadian. Rakannya sempat menyuruh mangsa untuk keluar dari tandas itu, namun remaja lelaki terbabit baring semula di situ. Melihat api yang tidak dapat dikawal, dua rakan mangsa cuba membantu memadamkan kebakaran, namun api semakin besar dan gagal dipadamkan sehingga pihak bomba tiba di lokasi kejadian. Siasatan awal mendapati tiada objek yang menghalang mangsa untuk keluar dari lokasi kejadian. Tandas yang terbakar itu tidak mempunyai pintu untuk mangsa lari menyelamatkan diri. Pemetik api yang digunakan dalam kejadian itu turut terbakar di lokasi kejadian. Pemeriksaan di lokasi terbabit mendapati tiada sebarang unsur jenayah. Lokasi kejadian iaitu tandas awam berkenaan sudah lama tidak digunakan dan dalam keadaan terbiar. Mengikut siasatan awal, mangsa dan dua rakannya itu bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Puncak Alam 3. Mayat mangsa dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Sungai Buloh untuk proses bedah siasat. Selain itu, menurut Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Nur Azam Khamis pula mendedahkan berdasarkan maklumat daripada saksi dan dua rakan mangsa, mereka bertiga sedang melepak bermain permainan di telefon bimbit di dalam tandas itu. Mangsa sedang tidur di atas sofa di depan pintu tandas sebelum rakan mangsa menyalakan api di bawah sofa dengan niat untuk bergurau. Selepas asap tebal dan api semakin besar, dua rakan mangsa lari keluar tandas, manakala mangsa yang dalam keadaan separa sedar selepas terjaga dari tidur melarikan diri ke dalam tandas. Pihak JBPM menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian pada 2.35 petang. Seramai 19 pegawai dan anggota bersama 4 jentera dari Balai Polis dan Penyelamat BBP Bestari Jaya dikejar ke lokasi kejadian. Sebaik tiba, pihak penyelamat mendapati terdapat mayat remaja lelaki berusia 16 tahun di dalam tandas yang terbiar berkenaan dalam keadaan badannya melecur. Komander operasi mengarahkan anggota untuk memastikan tiada lagi punca yang boleh mendatangkan kebakaran semula sebelum mengeluarkan mangsa. Mangsa disahkan meninggal dunia oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Rakan mangsa dikenali sebagai Naufal 15 tahun berkata, dia mengenali mangsa dan dua rakannya yang sering dilihat bermain sepak takraw bersama-sama. Mereka sering bergerak dalam kumpulan dan kerap melepak bersama terutama sejak akhir-akhir ini, memandangkan mereka baru sahaja rapat. Jarang ada yang lepak di kawasan tandas itu kerana ia sudah lama terbiar dan tiada air di dalamnya. Penduduk setempat hanya berada di kawasan kejadian untuk bermain futsal yang terletak bersebelahan dengan tandas itu. Namun mereka tidak lepak di tandas berkenaan. Muhammad Damin tinggal di Pangsapuri yang terletak kira-kira 300 meter dari lokasi kejadian, manakala dua lagi rakannya itu tinggal di kawasan perumahan berhampiran. Sementara itu, seorang penduduk di Bandar Puncak Alam Fasa 3, Muhammad Nur Syam Rahmat, 55 tahun berkata, ketika kejadian jam 2.30 petang, dia berada di rumah yang terletak kira-kira 500 meter dari lokasi kejadian. Ada jiran yang tinggal berhampiran tandas itu memaklumkan berlaku kebakaran sebelum dia bergegas ke sana. Sebaik tiba, dia melihat ada dua remaja lelaki serta seorang lelaki dewasa sedang memadamkan api menggunakan pili berhampiran. Dua remaja berkenaan memaklumkan ada rakannya di dalam tandas itu
itu. Sebaik api berjaya dipadamkan dalam tempoh antara 15 hingga 20 minit, dia menghubungi pihak bomba untuk tindakan lanjut. Muhammad Nur Syah mengakui dia tidak begitu kenal dengan ketiga-tiga remaja berkenaan serta keluarga mereka. Bagi ibu mangsa Hizanawati Abu Bakar 48 tahun memaklumkan, ada orang datang memberitahu anaknya terkurung dalam tandas yang sedang terbakar. Dia bertanya teruk atau tidak keadaan anaknya, tetapi orang itu meminta dia datang ke tempat kejadian. Dalam keadaan menggigil, dia bergegas ke lokasi dan sebaik tiba, dia nampak pihak berkuasa membuat garisan tidak boleh masuk. Pada masa sama, dia lihat ada truk polis dan melihat keadaan itu mula dapat mengagak bahawa anaknya sudah meninggal dunia. Sehari sebelum tragedi itu, arwah teringin untuk makan sambal ikan kembung dan minta ibunya masak. Kebetulan, ibu arwah jarang sediakan juadah itu kerana ia merupakan kegemaran abang arwah, Muhammad Daniel Haikal Kamsul, yang meninggal dunia kerana penyakit kencing tikus 3 tahun lalu. Mengimbau kembali detik terakhir bersama anak kelima daripada 6 beradik itu, Hizanawati berkata dia menitipkan pesanan melalui aplikasi WhatsApp kepada Muhammad Damin yang mahu keluar ke restoran mamak supaya mencuci luka di 2 jari kanan yang terkena kaca. Kedua-dua jari arwah luka ketika dalam perjalanan untuk bermain futsal di Alam Jaya. Hizanawati berkata dia tidak pernah terfikir akan kehilangan Muhammad Damin selepas pemergian Muhammad Daniel dan suaminya Kamsul Abdul Kadir. Suaminya meninggal dunia akibat strok pada April 2019. Selang beberapa bulan iaitu September, Muhammad Daniel pula menyusul. Pemergian arwah Damin adalah kehilangan besar buat keluarga kerana dia banyak membantu keluarga, terutamanya menghantar dan mengambil adik bongsunya Kawir Razin pulang sekolah. Keluarga juga menuntut polis menjalankan siasatan menyeluruh berhubung punca sebenar kematian mangsa. Walaupun reda dengan pemergiannya, keluarga mahu tuntut keadilan agar punca sebenar dapat diketahui dan didedahkan kepada orang ramai. Sekiranya kes itu meragukan, keluarga akan membuat laporan. Malah, perkara ini tidak dianggap sebagai satu gurauan kerana ia membabitkan kehilangan nyawa selain bimbang selepas ini perlakuan tidak disengajakan seperti ini berlaku kepada pihak lain. Pada 29 Ogos 2022, jenazah Muhammad Damin selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Puncak Alam kira-kira 6 petang. Lebih menyedihkan, seorang daripada 2 remaja terbabit datang berjumpa dengan ibu arwah dan berkali-kali memohon maaf sambil menangis serta mencium tangan. Namun, permohonan ini hanya dibalas, "Boleh makcik maafkan, tetapi ia akan mengambil masa." Si pelaku juga siap menawarkan diri untuk membantu keluarga mangsa kerana rasa serba salahnya. Lebih memilukan, ibu arwah mengakui apabila suara arwah anaknya itu memberi salam ketika pulang ke rumah masih terngiang-ngiang di telinganya. Kini, ibu tunggal itu yang bekerja sebagai pemandu e-hailing belum bersedia untuk bertugas kerana tidak mempunyai kekuatan dan semangat disebabkan masih teringat tragedi ini. Ketua Polis Selangor Datuk Arjunaidi Muhammad dilaporkan berkata ia disiasat mengikut Seksyen 304 Kanun Keseksaan iaitu kematian tanpa niat. Kedua-dua rakan mangsa yang berusia 15 serta 16 tahun sudah ditahan bagi membantu siasatan dan hasil ujian saringan air kencing terhadap kedua-dua remaja itu mendapati mereka negatif dadah. 30 April 2023, di saat keluarga lain girang meraihkan Aidilfitri, keluarga mangsa masih belum dapat melupakan kisah yang terjadi. Walaupun sudah 9 bulan tragedi hitam itu berlaku, tetapi detik 2.26 petang tidak boleh dilupakan. Bagi mengubati kerinduan, ibunya akan ke kubur arwah 3 kali seminggu. Kes ini masih lagi berjalan di mahkamah. Perginya tidak akan kembali lagi. Keluarganya pasti menunggu untuk menuntut keadilan yang sewajarnya. Memang memaafkan itu mengambil masa. Walaupun sudah memaafkan, pasti tidak mudah untuk melupakan. Semoga keluarga arwah terus tabah menghadapi ujian ini dan pasti Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan sesuatu yang lebih baik. Kita mendoakan supaya Allah mengampunkan segala dosa. Allah yarham Muhammad Damin Mikael Kamsul dan menempatkannya dalam kalangan orang-orang yang beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.